A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Ustazah moderator kita pada pagi ini, Ustazah Mariam, dan seterusnya kepada semua guru-guru yang terlibat dengan penanjuran permuafakatan beberapa pada pagi ini. Tidak dilupakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fakhruddin selaku pengetua dan juga penguruslah untuk Seri Fusan Soleh, dan akhir sekali kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini. Ada bawa anak juga, alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan dulu syukur banyak-banyak kepada Allah SWT atas berjayanya program pemufakatan hari ini. Saya fahamlah hari ini ramai orang yang ada open house, ada program dan sebagainya. Namun begitu, apabila kita sudi meluangkan masa untuk hadir pada pagi ini menunjukkan komitmen kita lah terhadap pendidikan anak-anak. Saya pun sebenarnya tak adalah nak berucap panjang pada pagi ini. Mungkin sekadar perkongsian bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan saya juga. Sebab saya pun, anak saya pun bersekolah di sini juga. Dan ada juga anak-anak remaja yang tengah membesar. Jadi kita sedang mengalami lah perkara yang sama, berdepan dengan perkara yang sama sebagai ibu bapa. Mungkin sebagai permulaan, saya ingin berkongsi lah beberapa perkara yang saya rasa kemaskini tentang isu-isu pendidikan yang berlega di kalangan kita lah. Pertamanya, kalau kita bercerita tentang pendidikan, apabila berlaku endemik, dan sekarang kita ni ada orang kata akan masuk pandemik, tapi bagi saya kita dah masuklah pandemik, sebab kita dah mula berubah kepada norma-norma baru lah. Memang kita menghadapi pelbagai kesukaran lah. Bagi setengah orang, alhamdulillah Allah bagi, mungkin tak adalah perubahan besar sangat dalam hidup. Tapi apabila kita menguruskan Seri Fusan Soleh khususnya, kami dapati ramai juga di kalangan ibu bapa yang agak terjejas dengan kehadiran pandemik. Sebab kami berdepan dengan pelbagai ibu bapa. Memang ramai juga yang kita tengok, mungkin dari sudut pendapatan, mungkin dari sudut cara hidup, krisis keluarga pun ada. Mungkin tidak ada masalah dari sudut kewangan, tapi krisis keluarga ni dia memuncak akibat daripada stres, daripada isu pekerjaan dan lain-lain lah. Dan ini memberi kesan jugalah kepada pendidikan anak-anak. Dan alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih lah kepada guru-guru kerana kita masih bertahan walaupun endemik ke, pandemik ke, kena online ke, kena offline ke, saya nampak sekolah ni alhamdulillah dia maintain je. Dan ketika endemik tu ada juga pelajar-pelajar kafar lain yang menumpang daripada kawasan-kawasan lain, daripada Sekolah Selangor kan. Dia menumpang sebab sekolah dia tak dapat meneruskan secara online. Sebenarnya kita nampak mudah lah bagi orang yang biasa teknologi macam Kak Aisyah, nampak mudah nak online. Macam saya, mungkin bagi saya agak mudah sikit sebab saya sebelum endemik berlaku tu, sebelum Covid tu memang saya dah biasa mesyuarat secara online. Orang perempuan kan nak kerja cepat, mesyuarat online lah, conference online, senang cara kita macam tu. So tapi bagi setengah orang dia struggle untuk buat secara online ni. Sebab itu ada sekolah yang dia tak nak buat lah secara maya, maka ramai juga pelajar-pelajar lain menumpang kita ketika itu. Dan alhamdulillah lah kita dapat bagi manfaat bukan saja kepada pelajar dekat Putra Hart, tapi kita dapat bagi juga manfaat kepada pelajar-pelajar kafar yang lain. Memang susah mula-mula kan ustazah-ustazah. Kadang-kadang kena paksa, ustazah tak apa buat. Sebab nak ubah norma tu bukan mudah. Tapi sekarang alhamdulillah, kalau kerajaan kata online, online. Kerajaan kata offline, offline. So kita dah mula fleksibel, anak-anak pun dah mula selesa lah. Tapi krisis ini sebenarnya dia masih lagi berterusan. Pandemik ni dia orang kata dia waktu yang struggle juga. Dan dia beri kesan lah pada pendidikan anak-anak tu sendirilah. Kita ada lagi beberapa yang mungkin dulu bekerja di luar rumah, sekarang rumah tu dah jadi multi station. Tempat bekerja, tempat berehat, tempat semua benda lah kat rumah sekarang kan. Work from home lah dan macam-macam. Dan itu sebenarnya secara tidak sedar kadang-kadang dia memberi tekanan juga kepada anak-anak kalau tidak diurus dengan baik dan bagi kesan. Yang kedua, apabila berlaku COVID-19, kita nampak penggunaan teknologi ni semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia lah, termasuk anak-anak. So anak-anak ni dah pandai akses internet secara kadang-kadang lebih pandai daripada kita. Macam anak saya hari raya ni ada kawan dia birthday.
Budak sekolah ni lah. Budak-budak sekolah ni. Saya kata, nak beli hadiah lah. Sebab hari tu kawan bagi gift box. Takkan kita tak bagi apa-apa. Tak apa ibu. Nama dia Jihad Jawad. Jihad Jawad dah settle dah hadiah. Settle? Macam mana? Tak ada gift box, tak ada apa. Kita ni naklah, sebab saya suka jaga jiran dan anak jiran. Supaya kita saling bantu-membantu tau, jiran-jiran ni. Jadinya dia kata tak apa, dah settle dah. Sebab dia bagi 200 coin game. Coin apa? Saya tak kata sebut. Ustaz tahulah. Saya ni kena tipu hidup-hidup je kan anak ni. Kan? 200 tu boleh beli apa? Boleh beli banyak ibu. Skin lah, apalah. Apa benda dia duduk cakap ni, saya kata. Macam mana awak dapatkan 200? Ayah dia kata 200 ni mesti pakai duit lah. Kat mana ambil duit? Kita nak check lah ambil duit kat mana. Dia kata tak. Kawan dia upah dia main game untuk naikkan level jadi 100. Yang seorang ni otak game sikit. Bila dia naikkan game tu jadi 100, kawan dia bagi 2,000 coin. Saya lagi terkejut. 2,000 ni banyak mana? 2,000 budak darjah 5. Saya kata 2,000 ni banyak mana pula? Mungkin cik-cik lagi faham kot. Saya tak faham. Tak faham juga. Tu lah. Saya pun ustaz kata tak ni. Ustaz dia tahu juga dia lelaki kan. Ni mesti duit ni. Kat mana ambil duit ni semua-semua ni? Macam mana dapat ni? Dia dapat 2,000 sebab hasil daripada upah. Main game naik level 100. Ni budak sekarang. Dia kata tak. Kawan dia melukis, jual dekat NFT dapat banyak. Betul tak Aisyah? Dia jual, dia dapat dolar ke? Pakai dolar. Budak baru darjah 5. Saya kata, aku ni tak terkejar dah ni. Kan? Ke puan-puan ada sini yang terror? Saya kata Kak Aisyah boleh lah. Yang lain ada tak berniaga melalui NFT ke game? Saya tak faham. Bukan otak saya. Daripada zaman dulu saya tak suka main game ular ke apa. Tapi sekarang kena struggle. Wah, saya kata kalau saya ni tak sempat kejar ni, habis saya ni kena tipu. Sebaik ustaz faham sikit. Tak adalah ni. Saya kata, hadiah hari jadi tu 200 coin. So coin tu banyak rupanya bagi kanak-kanak. Dan budak tu dia melukis dan dia dapat duit pakai dolar. So, nak ceritanya, bila berlaku macam ni, anak-anak ni dia lebih advance daripada kita. Dan kadang-kadang kita tak terkejar. Jadi macam mana kita, orang kata nak kawan, nak monitor supaya mereka ni tidak terpengaruh dengan benda yang tak elok. Dan akhirnya hilang minat juga. Setengah tu hilang minat belajar. Sebab dia kata, ibu, belajar letih-letih sampai degree master. Macam saya kan ada master tengah belajar PhD. Bukan dapat duit pun. Dia kata, keluar-keluar tak ada kerja juga. Tengok tu. Dia kata, cuba tengok. Kita orang jual NFT, dia kata, YouTuber lagi kaya. Maknanya maksud ilmu tu, dia sudah jadi kabur-kabur di kalangan anak-anak ni. Sama lah macam anak-anak yang saya mengajar kat universiti, sama juga. Belajar letih-letih pun ustazah, belum tentu dapat kerja. Sebab saya kata awal, siapa yang masuk universiti sebab nak kerja, sekarang keluar daripada kelas saya. Sebab confirm tak ada kerja, saya kata. Kan? So rupanya benda tu dulu di peringkat universiti lah. Kita kata kalau keluar belum tentu ada kerja. Sekarang di peringkat sekolah rendah pun nak kena cerita lah macam tu. So inilah yang kita nak kena, macam mana nak cope ni dengan suasana seperti ini. Sebab nature kita mungkin lain lah Dan cara mereka mencari ilmu pun tak sama macam kita sekarang. Mereka boleh access melalui online. Nak belajar buat apa semua secara maya dah. Sebab tu dia terror. Dia buat tu, dia buat ni, dia buat ni. Kita dulu guru secara tradisional lah. So bila sumber ilmu berbeza-beza, jadi kita pun sebagai bapa nak berdebat, nak keluarkan isu, kadang-kadang kena berfikir dan cari ilmu juga. Sebab tu dia kata, buat apa belajar letih-letih? Bukan boleh buat apa pun. So banyak benda. Sedangkan ilmu ni bukan di situlah. Kita belajar bukan sebab kita nak kerja. Kita belajar sebab Allah sebut dalam Al-Quran untuk meningkatkan diri kita menjadi orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ni dia tak sama dengan orang yang tak berilmu. Dan dengan ilmu, budak ni dia akan tahu apa itu baik, apa itu buruk, apa itu benar, apa itu tak benar, apa itu hak, apa itu batil. Tapi kalau dia setakat knowledge, itu yang dia kelabu. Apa itu benar dengan tak benar, halal haram pun dia campur sekali harum. Kan? Okey, selain daripada itu kita tengoklah kita juga terkesan juga dengan sistem pendidikan yang kita ada sekarang. Apabila berlaku COVID tu kita nampak rakyat Malaysia ni dia kurang buat preparation. Kan? Kalau orang dulu kalau berlaku apa-apa krisis, dia sekurang-kurangnya boleh hidup setahun. Sebab dia ada padi yang dia simpan dekat rumah, makanan kering simpan kat rumah. Tapi kalau orang kita, bila contohnya dibuang kerja ke apa sekaligus, belum tentu boleh survive 6 bulan. Kita tengoklah bila orang duk minta KWSP, kita faham lah. Saya pernah berada dalam keadaan di mana saya pernah dapat surat nak muflis. Pernah.
Tapi kita ni, kita susun lah. Sebab mungkin dulu kita orang tahun lahir tahun 70-an 80-an ni mungkin lain sikit lah survivor tu kan. So kita susun, tak sempat pun dapat muflis. Tapi walaupun kita bermasalah dalam ekonomi yang gawat dulu, tapi still kita boleh survive. Dan kalau kata dalam setahun tu masih ada lagi lah bekalan sementara kita nak bina balik kejaya kita. Sebab nak bina kejaya dia bukan dalam masa sekejap, naik turun tu kan. Tapi still boleh survive. Tapi tengok bila berlaku bau ni, sebab saya banyak buat bakul makanan, menguruskan bantuan, cek balik JKM, cek balik sama ada orang ni penerima zakat ke tidak. Saya uruskan benda-benda tu. So saya dapat buat kesimpulan ramai juga daripada kita tidak buat persediaan awal. So saya sangat bimbang apabila akan berlaku dalam 2 bulan lagi kemungkinan. Tapi sekarang dah start dah di India semua, krisis perubahan fenomena cuaca. Dia berkait dengan pendidikan lah tu sebenarnya. Mungkin selama ni kita belajar di sekolah supaya menjadi pekerja, tetapi bukan menjadi manusia yang bersedia hidup di dunia ni. Betul tak jadi bila berlaku krisis perubahan fenomena cuaca ni, kita akan ada krisis makanan. Walaupun ada duit, belum tentu bekalan tu cukup. So demand very high lah. Lepas tu kita ada krisis kesihatan, yang mana mungkin tidak bersedia, tidak fit dari sudut kesihatan. Kena berjaga-jaga sebab kita pernah isytihar darurat kesihatan dalam fenomena El Nino sebelum ini. Kan? Lepas itu kita akan ada krisis air. Putra Haid, krisis air. Kita dah faham lah kan. Walaupun hujan turun banyak, kita pun tak tahulah kita ni. Saya pun duk cari-cari pasal rain harvesting system tu kan. Tapi ada orang kata tak perlulah ustazah sebab setakat nak basuh posh dengan ni je. Tapi saya kata, saya nak kena tiru balik orang zaman dulu. The preparation tu kan. Stok-stok makanan semua. Sebab walaupun mungkin Allah bagi rezeki kita, baguslah dekat Putra Haid ni. But still, kan. Kita mungkin ada rezeki lebih, kita nak bantu orang lain. Tapi dalam keadaan krisis ni, anything can happen lah. So benda tu berkait dengan pendidikan. Ada tak kita well prepare anak kita terhadap flexibility, adaptation dan kesusahan? Benda tu dia berkait dengan pendidikan ibu bapa lah. Okey, seterusnya kita nampak dan of course krisis kewangan lah, kegawatan ekonomi sebab kita masuk cycle. 10 tahun sekali ni siapa yang tu kita faham lah Kita pernah 97 and then 2018 kan. Lepas tu ni dia masuk 2008 ni 2018 dia masuk cycle balik. So siapa yang tidak betul-betul fokus, dia akan bagi kesan termasuk pendidikan anak-anak. So apa yang kita nak buat sebenarnya dalam suasana seperti ini? Tengok manusia pun jadi pening dah sekarang. Kan? Bertukar takir antara hukum dengan tak hukum. Lepas tu kadang-kadang cakap pasal agama tapi pening kepala kita dengar. Cakap ikut suka hati, tak kira dah halal haram. Tak cerita lagi lah LGBT ke apa, pening kepala kita dengar. Kadang-kadang kita pun ada setengah orang dia kata tak apa ustazah, LGBT tu kita tak boleh saya tak buat, tapi biarlah itu kan dia orang punya right. Jenuh bila cakap right macam tu okey. Jadi antaranya mungkin saya sharekan sikit lah daripada surah Luqman. Saya ingat surah ini sangat relevan lah untuk kita para ibu bapa. Kalau ada masa mungkin balik boleh tengok balik satu persatu dan cuba kita kemaskini. Apakah pendekatan yang kita gunakan untuk kita praktikkan nasihat Luqman ni kepada anaknya dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Anak-anak ni kalau bila dah besar susah kita nak didik. Tapi once dia kecil macam ni, dia masih lagi mendengar kata kita, dia masih lagi terikat ekonomi dari sudut kita. Masa ni dia tak ada lagi unsur-unsur nak derhaka kau-kau. Tapi once dia dah besar, dia pandai cari duit sendiri. Masa tu itulah sebenarnya derhaka yang betul. Kan? Masa tu dia akan tunjuk ciri-ciri derhaka. Macam kita sekarang lah. Kita sekarang kan mungkin masa kecil dulu suka melawan je. Tapi sekarang derhaka menyakitkan hati ibu memang ujian bagi kita. Sebab kita ada duit, kita ada keluarga, kita ada rumah, kita ada segala-galanya. So ibu kita ada apa? So ketika itu ada orang kata ujian derhaka tu memang besar lah. So sebab itu orang kata melentur bulu biarlah daripada rebunnya. Kalau daripada surah Luqman kita tengok, nasihat yang pertama lah, iaitu jangan syirik kepada Allah. Wajib. Sebab kita nampak kenapa budak ni kita hantar sekolah agama, solat semua tak tinggal, tapi kenapa still buat benda jahat, still akhlak tu buruk? Sebab dia solat tanpa akidah. So isu utama adalah isu akidah sekarang. Orang yang kuat akidah dan jati diri, lempar ke mana pun dia tahu nak tahan diri dia. Dengan iman boleh menahan diri dia. Hatta saya bercakap dengan kawan saya pakar psikiatrik kan,
Saya kata ramai orang bunuh diri. Itu kan kes banyak bunuh diri kan. Pilot tiba-tiba na'udzubillah lah. Kita alhamdulillah lah Allah bagi tak adalah sampai nak bunuh diri. Saya ada ibu bapa kita yang sangat teruk ekonomi baru ni dan kita Pusan cuba bantu, cuba accommodate lah dengan keadaan dia kan. Tapi Allah bagi rezeki tak adalah sampai terfikir nak bunuh diri ke, nak itu anak ke, isteri ke Tapi saya tanya doktor lah, macam mana ada setengah orang dia boleh sampai bunuh diri walaupun ada mental issue, ada setengah orang dia boleh tahan walaupun ada mental issue. Dia kata sepanjang saya duduk bawa kes ni, agama lah dia kata. Sebab bila tanya pesakit yang mental pun, yang ada isu mental, kenapa awak tak ada suicidal thought, tapi kenapa tak sampai bunuh? Sebab saya ingat Allah kata, kalau bunuh diri tak masuk syurga. So at least dia ada otak macam tu. So anak kita ni dia lempar ke mana pun, dia meneroka sejauh mana pun dekat alam maya, dia hebat macam mana pun, tapi kalau dia ada jati diri yang kuat, dia tahu when to stop. Itulah yang kita musim sekali dengan anak kita. Anak kita ni takut bagus depan mata kita, but bila dia berdepan dia tak tahu when to stop, what to choose. Hak tu lah. Jadi sebetul lah Luqman kata first isu akidah. So akidah ni kita kat sekolah macam dekat Pusan kita boleh terapkan dari sudut akademik, dari sudut konten. But untuk nurture anak tu, didik anak tu, dia mesti kok mana pun memerlukan keprihatinan ibu dan ayah. So sebab itu hari ni agak mencabarlah isu akidah ni. Sebab isu akidah dia bersimpang siur, dan bila kita buka internet, Allah, ancaman akidah tu lagi teruk lah terhadap anak-anak kita. Dia boleh direct lah, saya murtad, dia boleh bagi tahu secara direct je. Dia tak takut dah sekarang, I'm Muslim but tengok dululah nak solat ke apa ke. Kan kita ada, kalau perasan dekat TikTok kita ada seorang makcik ni, dia tak pakai tudung tapi budak-budak suka dengar dia bagi nasihat. Makcik umur 60 lebih, tapi dia cakap tudung ni sebenarnya tak ada dalam Quran. Solat is maknanya benda-benda gitu, tapi budak suka tengok makcik dia panggil. Jadi benda-benda tu dia mudah diakses lah. So anak-anak kita akidah lah isu utama yang kita kena jaga. Kalau dia susah ke dia senang, akidah kuat insya-Allah dia boleh bertahan. Tapi kalau akidah tak kuat, susah belum tentu dia boleh bertahan, senang pun belum tentu dia boleh bertahan. Takut anak kita tahu susah dia rapat dengan kita, senang dia tinggalkan kita. Ada juga macam ni. Yang kedua, solat tu tiap agama. Sebab tu kalau di Pusan kita memang solat jemaah kan. Lepas tu kalau ada peluang solat duha, aktiviti kita masa endemik hari tu pun cikgu-cikgu pantau solat duha depan menggunakan ni video, betul tak Sebab kita nak pastikan at least anak tu dia biasa solat, dia tahu solat, betulkan solat. Tapi macam anak saya jugalah, nak kena tengok dari semasa ke semasa. Anak ustaz-ustazah pun sama juga. Kan orang suruh rukuk tu dia malas kan. Rukuk tu bukan rukuk saya kata duduk macam ni dah. Rukuk apa macam ni? Dia nak cepat. Lepas tu tak tahulah, kadang-kadang ada semayang potong rakaat sebab nak cepat. Jadi kadang banyak benda nak kena perhati, nak suruh dia faham kenapa dia kena solat. Lepas tu dalam nasihat Luqman ni juga disebutkan supaya anak kita ni dibiasakan amal makruf nahi munkar. Bila dia solat, orang yang solat ni dia akan terbiasa dengan budaya amal makruf nahi munkar, maknanya berdakwah. At least dia tahu kawan dia bagus tak bagus, and then kalau kawan dia mula perkenalkan benda negatif, dia boleh bagi tahu, awak benda ni tak bagus, tak boleh cakap macam ni. And then dia bagi tahu kita, tak apa dah. Kan, dan orang yang solat satu lagi kena tahan sabar. Sebab solat ni dia dikaitkan dengan kesabaran. Yelah, nak habiskan solat, nak konsisten solat, dia perlukan kesabaran. Dan orang yang solat akan sentiasa diuji. Sebab dia nak jadi baik kena uji. So kena banyak sabar. Tetapi orang yang sabar, orang yang solat, insya-Allah dia akan dapat khusyuk. Macam mana nak dapat anak yang solat khusyuk? Kalau dapat, alhamdulillah, dia pergi mana-mana pun belajar, kita tak adalah runsing sangat. Sebab sekarang kita nak pegang anak pun belum tentu. Yang ketiga, buat baik pada ibu bapa. Bermula dengan kita lah. So siapa yang ada ibu bapa sekarang, cuba cek. Saya sendiri pun selalu tengok-tengok. Kadang kita ni tersakit hati mak tanpa sedar. Dan anak kita dia memerhati. Sebab dia, anak ni dia copycat ibu ayah dia. So kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Mertua, sama lah. Ibu bapa ni sama dengan ibu bapa mertua. Kadang-kadang kita ni cuai, nafkah dan sebagainya. Benda tu dia bagi efek lah kepada generasi akan datang. Yang keempat disebutkan lagi adalah
ibu bapa ni walaupun disuruh kita hormat ibu bapa, tapi still kita kena utamakan Allah berbanding dengan ibu bapa. Maknanya kalau ibu bapa suruh kita buat benda jahat, anak tu dia boleh bagi tahu bila dia patut taat, bila dia tak patut taat. Sebab dia letakkan ketaatan Allah tu yang pertama. So sebab itu anak ni daripada kecil kena tahu apa itu dosa pahala, apa itu halal haram. And then sekurang-kurangnya tengah tu dia mungkin akan orang kata macam kita lah, umur 20-an ni orang kata galak. Tapi once dia, biasa saya tengok kawan-kawan lah 30 ke atas, dia akan pusing balik biasanya. Tapi kalau 40 tak pusing balik, na'udzubillah lah. Tapi boleh terlambat. Tapi biasa saya tengok kawan-kawan saya ni, kalau yang, sebab saya daripada sekolah Arab, dia akan akal macam mana pun, start 30 dia akan pusing balik. Slow. Most, kebanyakan lah. Jarang lah orang kata dia tak pusing balik tu, jarang. So sebab itu basic tu sangat penting lah. Yang kelima, disebutkan dalam ni, jangan berhutang. Pun Luqman pesan pada anak dia, jangan berhutang. Hai anakku, jauhkanlah dirimu dari berhutang. Semuanya hutang itu menjadikan dirimu hina waktu siang dan gelisah di waktu malam. Ini pesanan, ini bukan Al-Quran, ni daripada wasiat dia. Maknanya dia pesan juga, anakmu kena jaga bab duit. Sekarang betul, kalau anak daripada kecil tidak diajar menguruskan perbelanjaan, menguruskan duit dengan cara yang betul, dengan kaedah Islam, bersedekah, zakat, lepas tu macam mana nak uruskan kewangan dengan cara keperluan dan kehendak, memang akan ada problem. Rupanya Luqman dia pesan pada anak kecil dia, kalau berhutang, kamu akan gelisah pada waktu malam, hina di siang hari. Sebab kamu dalam tawanan kan, bila berhutang yang orang kata melampau-lampau. Dan ini kita tengoklah, kita punya household memang tinggi sangat hutang household, dan dia reflect lah kepada hutang negara. So memang tinggi. Dan kita nampak bila anak-anak tidak dididik daripada awal dengan consumption yang betul, beli perkara yang betul, urus duit dengan betul, tidak pernah diajar susah, dia effect. Kita tengok endemik baru ni, bila saya uruskan orang macam-macam orang, saya jumpa macam-macam karakter, which is dia asal daripada pendidikan lah. Rupanya Luqman dia pesan dah bab duit ni. Kita kalau urus duit dari sudut kalau kita urus duit supaya kita dapat bayar zakat dengan elok, insya-Allah duit tu akan tersusun dengan bagus. Tapi kalau kita tak tahu zakat ke mana, korban tak tahu ke mana, tak ada nak letak duit untuk berkorban ke apa ke, kita akan nampaklah kucak-kacir. Tak ada nak simpan, investment tak tahu ke mana, memang problem. Dan saya nampak, saya ingatkan biasa-biasa tau, fenomena makan di luar. Fenomena makan luar, saya ingatkan biasa tengok statistik. Kebanyakan daripada consumption household kita, salah satunya adalah makanan lah. Sebab kos makanan kita agak tinggi. Rupanya, bila tengok dalam DOSM tu, bahagian statistik Malaysia, dalam kajian dia tu kan, dia akan pergi cek-cek satu-satu, termasuk harga makanan dekat pasar, dia every week dia akan cek. And then dia tulis itu, consumption makanan ni yang besar juga sekarang mempengaruhi perbelanjaan rakyat Malaysia adalah makan di luar rumah. Saya ingatkan macam makan di luar rumah ni macam kita birthday kan, kita pergilah bawa anak kan. Rupanya tak, dia memang efek yang besar, lifestyle yang telah mengganggu perbelanjaan isi rumah tangga. Dia dah ganggu. Saya ingatkan dia macam okey lifestyle biasa, tak. Dia dah jadi macam nak jadi ancaman dah sekarang. Yang mana kalau tengok pasangan muda, anak-anak muda, dia memang lebih suka makan di luar, grab food, panda food. Kalau McDonald kita Putra Heights tu beratus, saya tak tahu bila tak nak beratus. Beratus semua. Kan? Dia macam nak lepaskan perasaan duit hari tu simpan banyak kan? Kau-kau. And then dia memberikan kesan kepada beban kewangan keluarga. Saya tengok tu statistik. Saya ingatkan macam dia lifestyle yang okey, tak bagi efek sangat. Kita pandai stay urus. Sebab tu anak-anak pun sekarang nak kena ajar macam mana makan kat rumah macam mana, makan kat luar macam mana. And then bila mak nak kena masak rumah, awak pun kena support mak masak. Yalah, bila nak masak kat rumah, mak ni kena habis tenaga. Kena pula macam saya bekerja kan. Anak saya bawa bekal. Bawa bekal sebab dekat kantin sekolah saya nampak. Kalau kat sini okey sikit sebab kita masak sendiri kan. Ustaz kasih masak. Kalau dekat kantin sekolah kebangsaan, saya tengok minyak dia, hotdog dia ambil yang paling murah. Lepas tu anak dia memang suka makan junk food. So saya bawa bekal. At least dia kenyang perut dengan bekal kita.
Tapi dia makan sikit lah, yang dia Clio tengok kawan-kawan, sebab kita pun bagi duit sikit lah. Tapi saya nak bagi tahu lah ayah-ayah, bila mak ni nak kena sediakan bekal, masak kat rumah, itu jihad. Sebab kita penat, betul tak? Otak ni berserabut. Macam saya pagi, petang, siang, malam, tapi still nak masak. So kena bagi tahu anak-anak sekarang, ibu nak anak-anak faham, ibu nak kena masak, nak kena kemas. So semua orang dalam rumah kena bekerja. Itu didikan. So anak berkhidmat, ayah berkhidmat, ibu berkhidmat untuk keluarga bahagia. Kalau ibu je struggle untuk keluarga bahagia, anak tak struggle, ibu dan bapa je struggle, anak tak tahu apa-apa, akan datang dia akan ada problem. Itu isu pendidikan lah. Okay. Seterusnya, Luqman juga pesan jangan sesekali berbohong. Bila saya tengok kes-kes yang melibatkan anak-anak bermasalah, termasuk anak ustazah, dia kata biasanya budak bermasalah ni ada satu attitude yang sama, manipulation. They know how to manipulate their parents, their teachers and etc. Kalau ada manipulation ni, itu biasanya mudah sangat. Nampak depan bagus semua kan, tapi suka manipulate, berbohong lah. Ini ada chances. Dan zaman, kalau dekat Putrajaya ni saya tahu ada orang jual ketum, minta maaf, saya tahu. Ada orang jual vape yang tanpa budak tahu itu vape. Ada di Putrajaya ni ada. Dan harga ketum tempat kita bukannya mahal pun, RM5. Kan? Dan saya tahu ada ayah yang ambil ketum, saya tahu. Ketum ni nampak macam untuk kesihatan, macam tu Kak Ali. Tapi lama-lama dia akan ketagih. Saya tahu ada juga ayah yang ambil, ibu ayah lah yang profesional ni, ambil pil untuk sihat kan. Dia kata untuk sihat. Tapi percayalah, once ambil benda ni, dia akan attack kita punya otak dan kelakuan kita dan rationality kita. Kan Allah tak bagi. Tu. Saya tahu di Putrajaya ni berlaku. And then dia pesan supaya anak ni sentiasa diingat dengan mati. So anak yang sentiasa diingat dengan mati ni, dia akan jadi budak yang cerdik. Dia boleh struggle untuk jadi the best untuk ibu, untuk ayah, sebab dia tahu dia akan mati. Tapi budak yang tak takut mati, dia akan datang pesanan dia yang kedua, hebat macam mana pun jangan sombong, jangan angkuh dan membaga diri. Wala tamshi fil ardi maraha. Dalam Al-Quran sebut, janganlah, Luqman pesan kat anak dia, janganlah berjalan atas muka bumi dengan sombong dan megah. Kita semakin tinggi, semakin tunduk macam padi, semakin berisi semakin tunduk. That's how kita nurture anak kita. Tapi bila benda-benda ni kita tak perasan nak buat betul-betul secara praktikal, akhirnya dia bagi kesan lah kepada pendidikan anak-anak. Sebab itulah kita mohon, selalu saya akan sebut bila ceramah dengan anak-anak, awak kena ingat awak ni budak sekolah serifusan, budak sekolah agama. Budak sekolah agama beza tak dengan budak yang tak sekolah agama? Beza, dia akan sebut. So apa identiti awak kena jaga. So kita pun sebagai bapa kena support anak yang belajar sekolah agama ni supaya dia bawa identiti yang betul. Dan kadang-kadang kita ibu ayah ni pun banyak belajar daripada anak-anak. So ada banyak benda juga kita tak tahu. Macam saya pun ada banyak benda tak tahu, and then kita belajar. Bila cikgu ajar, dia bawa budaya tu kat rumah, and then kita belajar. So saya kata jaga identiti sangat penting. Dan satu lagi ialah kita juga ada budaya yang dulu kita bawa. Belajar untuk peperiksaan. Habis je periksa, budak tu nak baca buku apa lagi? Nak buat apa lagi? Kena habis periksa ibu. Saya kata bila kata baca buku untuk periksa, ibu tak suruh pun. Kan? Jadi dia faham baca buku tu untuk periksa. So lepas periksa ikut mulah nak buat apa pun. Saya ada tengok juga cerita. Dia kata awak belajar betul-betul, lepas SPM ikut awak nak buat apa. Saya kata selama ni dia belajar untuk SPM ke apa? So saya mohon jugalah, walaupun kita macam baru ni kita tengok bila endemik, kita kan alih-alih tarikh. So selepas peperiksaan tu, macam dia ada masa sikit sebelum, sebab bulan 3 baru kita start balik sekolah. Dia ada satu masa tu di mana budak ni dah habis periksa tapi dia masih sekolah. Saya dapati ada ibu ayah juga, dia tak perasan dengan perkara ni dan dia rasa masa tu anak tak perlu belajar. Sedangkan the learning process dia masih kena berlaku. Especially kalau bab akhlak, bab adab, bab mempraktikkan ilmu. Budak mana yang kita pun tak ingat. Kan? Kalau yang perempuan ni macam saya lah, asyik nak melawan suami je, dah rajin berdebat. Betul tak? Tu pun suami nak kena pesan. Ni bukan parlimen, dia cakap. Kan? Ni kita pun tak ingat. Apatah lagi budak. Okey, saya rasa sampai itu saja dululah. Sedikit perkongsian. Cuma saya minta lah supaya kita pesanlah dekat kawan-kawan kita untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi beberapa krisis yang saya sebutkan ni lah. Kita
kita ada at least 4 krisis lah yang kita akan hadapi dan sedang hadapi. First, pandemic. Yang kedua, kegawatan ekonomi, which is we are in the cycle dah. Tapi kalau yang prepare, dia dah prepare lah awal. Macam saya dulu dah ada pengajaran, so kita dah prepare sebelum COVID lagi. And then krisis El Nino, Cik Nino dah datang dah ni. So anything boleh berlaku lah. Yang keempat, of course lah, krisis akidah, which is anak kita ni terkesan daripada kehadiran medsos. Dan saya mohonlah, bila kita mendidik anak-anak, didiklah anak secara berjemaah. Sebab tu saya sangat perlukan bantuan jiran-jiran. Cuba tanya Kak Aisyah, kalau saya pergi SBR, memang saya akan bersama-sama dengan ibu bapa SBR jaga anak-anak kecil kita. Sebab saya tak larat seorang-seorang. Kalau saya selalu keluar rumah, kalau jiran tak tolong tengok anak saya, macam mana? So sebab itulah, jaga anak ni dia kena ramai-ramai. Sekolah pun buat, ibu bapa pun buat. And then kalau lah jumpa anak-anak yang bully ke apa, terus cakap dengan Ustaz. Ustaz, macam mana nak buat? Anak ni dia cakap tak elok semua benda. We support each other, insyaAllah. Sebab saya ada anak dan kembar, lelaki pula, dan memang otak bercabang-cabang, bergeliga tak tahu cerita macam mana. So tanpa bantuan semualah, kawan-kawan, jiran, cikgu, memang bukan mudah. Saya rasa puan-puan dan tuan-tuan juga menghadapi isu yang sama. So sebab itulah we try to wujudkan circle yang bagus di Putra High untuk anak-anak kita. Dan akhir sekali mohon doa lah dengan perpindahan kita ke tempat yang baru, moga lebih diberkati. Sampai itu saja, akhir sekali saya merasmikanlah perjumpaan hari ini dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Okey, terima kasih kepada pihak penganjur. Dan dalam masa yang sama saya tengah live ni, ada 70 lebih orang tengah live sekali dengan kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.